Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, kan? Dalam keadaan yang ceria dan tak sabar nak memulakan ataupun menyambung pengajian kita pada hari ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan serta ruang untuk kembali sekali lagi dalam kuliah kita, iaitu kuliah syarah hadis sahih untuk muslimah. Baik, dan hari ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hadis yang sama, iaitu kita masih lagi berada pada hadis kita yang ke-50 berkenaan dengan keutamaan zikir. Okey, berkenaan dengan keutamaan zikir. Tetapi pada hari ini kita akan masuk kepada muka surat 439. Dalam muka surat 439 ini muslimah, kita akan masuk kepada satu subtopik berkenaan dengan kita akan bincangkan berkenaan dengan ini, iaitu zikir rutin dalam kehidupan kita. Jadi zikir rutin dalam kehidupan kita, dalam perbincangan ini ada beberapa bahagian ataupun ada beberapa pecahan yang diberikan untuk kita memahami apakah yang dinamakan sebagai zikir rutin dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Okey, baik. So di sini dalam kitab ini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau telah memberikan kepada beberapa bahagian. So kita akan baca terlebih dahulu fasal yang sedang yang telah dimuatkan dalam kitab beliau, iaitu kalau kita lihat muka surat 439 kita ada satu fasal, okey, satu fasal ataupun satu perbincangan yang diberi tajuk macam-macam zikir yang rutin dalam sehari semalam. Apa maksud macam-macam zikir ni muslimah? Maknanya di sinilah apakah kategori-kategori zikir ataupun jenis-jenis zikir. Senang, okey. Jenis-jenis zikir yang rutin dalam seharian kita. Dalam seharian kita. Baik, sesuatu yang diketahui, kita baca paragraf kita di sini. Sesuatu yang diketahui semua orang bahawasanya Allah Azza wa Jal telah memfardukan atas kaum muslimin untuk berzikir, mengingat dan menyebutnya dalam setiap hari. Allah berikan kepada kita dengan satu kewajipan. Untuk apa? Kita ingat Allah setiap hari. Dan di sini digunakan perkataan zikir. Untuk kita zikir, ingat Allah setiap hari. Allah wajibkan kita. Kemudian dikatakan sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali pula bila pula tu sebanyak 5 kali kita diwajibkan untuk ingat Allah tu? Maka di sini dikatakan kepada kita bila masanya, iaitu dengan mendirikan solat 5 waktu kita. Okay, dengan mendirikan solat 5 waktu kita. Dan disebutkan juga di situ Allah juga menetapkan untuk mereka agar berzikir, iaitu mengingat dan menyebut Allah sebagai amal sunnah bagi mereka. Dan ini adalah dua macam, maknanya ada dua bahagian. Maknanya begini muslimah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita untuk kita solat 5 kali dalam sehari, ia merupakan ruang untuk kita sebagai seorang muslimah zikir kepada Allah. Kerana apa? Dalam solat kita ada doa yang kita baca. Dalam solat kita ada surah-surah yang kita baca. Betul tak? Ada juga zikir-zikir yang kita baca dalam solat kita. Jadi bila kita melaksanakan solat,
dia bukan hanya semata-mata kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama ia merupakan amal ibadah yang membuatkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, solat itu adalah ruang dan peluang untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Itu wajib, kan? Solat 5 waktu kita wajib. Dan di samping solat 5 waktu kita ada solat sunat. Sebab itu tadi dia kata, dan Allah juga menetapkan untuk mereka agar berzikir sebagai amal sunnah, iaitu dalam solat sunat kita. Jadi maknanya solat ada yang wajib, ada yang sunat. Dalam solat yang wajib, kita zikir kepada Allah. Jika kita buat solat fardu kita, solat sunat kita, bermakna kita juga zikir kepada Allah. Jadi dia ada plusnya di situ, ada tambahannya di sana. Bagaimana? Baik, kita lihat dengan perbincangan kita yang pertama di sini, iaitu solat sebagai zikir. Tapi kalau dalam buku kita tidak diberikan tajuk yang sedemikian. Ini saya yang letaklah untuk memudahkan, saya letakkan tajuklah di situ. Tapi kalau kita lihat pada muka surat 439, di situ ada pertama, ada perenggan kita yang kedua di bawah fasal macam-macam zikir tu kan. Pada perenggan kita akan mula baca daripada perenggan kita yang kedua di situ. Pertama, yang termasuk jenis solat. Sebab tu saya kata solat di sini sebagai zikir. Okey. Baik, pertama yang termasuk jenis solat di mana Allah mensyariatkan bagi mereka agar bersama solat yang 5 waktu tersebut, mereka juga melaksanakan solat sunnah sebelum atau sesudahnya, atau sebelum dan sesudahnya. Okey? Sebelum atau sesudahnya, atau sebelum dan sesudahnya. Apa maknanya? Begini muslimah, bila kita solat fardu kita ada solat sunat qabliyah dan ba'diyah kita kan. Tadi solat fardu, solat fardu tadi kita dah solat, itu wajib, tak boleh tinggal ya. Solat fardu kita wajib 5 waktu, tak boleh tinggal. Bila kita buat solat fardu kita yang 5 waktu, di situ ada amalan zikirnya dalam solat kita. Kemudian kita juga, kalau kita melaksanakan solat sunat qabliyah dan ba'diyah kita, maka di sini kita dapati ia juga adalah ruang untuk kita berzikir kepada Allah. Ada penambahannya di sana. Kenapa digunakan ayat tadi kan? Melaksanakan solat sunnah sebelum atau sesudah, atau sebelum dan sesudah. Ada dua penggunaan perkataan di situ. Sebab begini, ada solat fardu kita yang ada qabliyah dan ba'diyah, tapi ada solat fardu kita yang tidak ada ba'diyah. Sebab tu dia kata sesudah, sebelum atau sesudahnya. Kalau sebelum atau sesudahnya, solat sunnah sebelum atau sesudahnya, maknanya kita ambil contoh macam solat asar. Solat asar ada qabliyah kan? Okey, ada qabliyah 2 rakaat. Tapi ada ke selepas kita melaksanakan solat fardu asar kita ada solat sunat selepas kita melaksanakan solat fardu asar? Tak ada. Sebab tu dia gunakan atau. Okey? Tapi setelah itu dia kata apa? Sebelum dan sesudah. Kerana ada solat fardu kita yang ada qabliyah dan ba'diyah. Contohnya zuhur. Solat fardu zuhur kita ada solat sunat qabliyah dan juga ada solat sunat ba'diyah. Saya harap benda itu jelas. Okey, saya harap benda itu jelas. Okey, baik. Seterusnya disebutkan juga di sini, sehingga apabila dalam solat-solat fardu tersebut, mana tadi? Sehingga menjadi tambahan untuk solat-solat fardu tersebut. Maknanya bila kita melaksanakan solat sunat kita yang qabliyah dan ba'diyah itu tadi muslimah, ianya menjadi tambahan untuk solat fardu kita. Sehingga apabila solat-solat fardu tersebut ada kekurangan, sebab kita pun tak confirm bila kita solat
solat subuh tadi kan ada, contohlah saya kata, kalau markah solat subuh itu, kalau saya kata kalau markah solat subuh kita 100 markah, kita tak confirm adakah kita akan dapat 100 per 100. Wallahu a'lam. Sebab kualiti solat kita, kekhusyukan solat kita kan, pergerakan tumakninah dan sebagainya mungkin tidak lengkap. Jadi mungkin markahnya tak sampai kepada tahap 100. Sebab itu dia kata tadi, sehingga solat sunat yang kita laksanakan, ia boleh membantu untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada solat fardu kita. Jadi, dan jika tidak ada kekurangan, maka solat sunat itu, kalaulah mudah-mudahannya kita dapat 100 per 100 dalam solat subuh kita tadi, okey, menjadi tambahan pahala. Dia bukan, kita kata, menambah melengkapkan apa yang kurang dalam solat fardu kita, tetapi ia menjadi tambahan pahala kepada solat fardu kita. Tadi solat-solat dari pahala solat fardu. So kita lihat begini muslimah, solat ni kan, dia adalah amalan yang pertama yang akan dihisab. Ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda. Dan dalam hadis ini Nabi SAW juga ada menegaskan bahawasanya solat wajib dan solat sunat dia saling menguatkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam perenggannya ini tadi, iaitu solat fardu bila kita buat ada kekurangan dalam solat fardu kita, solat sunat yang kita laksanakan kan, dia akan menambah kekurangan yang ada. Lompang-lompang yang ada tu dia akan top up. Tapi kalau dia lengkap, solat fardu kita lengkap, bila kita buat solat sunat, dia menguatkan pahala tu tadi. Di mana Nabi SAW sebutkan, Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata apa? Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lamun zuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Nabi kata apa? Sesungguhnya amalan pertama yang akan Allah hisab di kalangan manusia pada hari kiamat ialah salatnya. Qala yaqulu rabbuna. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada para malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah mengetahui tentang kita dia sebagai hamba. Unzuru, apa kata Allah? Unzuru fi salati abdi. Lihatlah pada solat hambaku. Atammaha am naqasaha. Adakah ianya sempurna atau ada yang kurang? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Allah kata kepada malaikat, jika sekiranya ianya penuh, markahnya penuh, macam saya sebutkan tadi kan, 100 per 100 contohnya. Contohnya saya bagi contoh saja supaya mudah faham. Jika markahnya 100 per 100, maka letaklah markah penuh kepada hamba itu tadi. Tetapi Allah kata, wa in kana taqasa minha syai'an. Tapi kalau sekiranya ada kekurangan pada solatnya, apa kata Allah kepada para malaikat? Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah untuk hamba aku itu, adakah dia memiliki solat sunatnya? Adakah dia itu memiliki solat sunatnya? Ini terjemahannya ya muslimah. Maka kalau sekiranya ada solat sunatnya, Allah berfirman, cukupkanlah kekurangan yang ada pada solat wajib hambaku itu dengan solat sunnahnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan status yang sahih. Maka kita dapati ya muslimah, statement ataupun penerangan yang ada dalam kitab kita ini sebenarnya adalah berdasarkan daripada hadis Nabi SAW yang sahih itu tadi. Kan? Solat kita bukan hanya semata-mata mampu berfungsi sebagai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi ia adalah amalan yang membuatkan kita berzikir kepada Allah, iaitu ingat kepada Allah. Dan
bila kita tidak berpada kepada solat 5 waktu kita sahaja. Namun, kita ada melaksanakan amalan-amalan sunat kita, iaitu solat sunat kita sebagai penambahan kepada solat fardu kita. Maka di situ ianya memberikan nilai tambah kepada diri kita. Kerana jika sekiranya ada kekurangan dalam solat kita yang berbentuk zikir itu tadi, solat sunat kita mampu membantu melengkapkan apa yang kurang dalam solat fardu kita. Maka sebab itu penting muslimah kita menjaga solat kita ini. Dan penting juga kita tidak berpada dengan hanya melaksanakan solat fardu kita sahaja. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Kerana apa? Ia adalah usaha kita. Solat ini adalah usaha kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia juga adalah usaha kita untuk apa? Untuk kita zikir dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan solat fardu dan juga solat sunat kita. Okey, baik. Dan sebab itu ya, kita lihat di sini dalam penerangan kita yang di bawah itu ya, disebutkan bahawasanya dan waktu paling panjang yang merupakan jeda ataupun yang merupakan jarak antara waktu solat yang tidak ada solat fardu padanya adalah antara solat Isyak dan solat subuh, dan antara solat subuh dan solat zuhur. Maka pada kedua waktu senggang ini disyariatkan solat yang menjadi tambahan. Ini contohnya. Contoh yang boleh kita lihat. Okey. Contoh yang boleh kita lihat di sini. Kita solat fardu asar dan fardu apa ni? Allahumma salli alaihi. Solat zuhur kita dan juga solat asar kita, dia tak berapa panjang waktunya walaupun kita kata ada senggang waktunya. Okey. Begitu juga solat maghrib kita dan juga solat isyak kita, waktunya pun tak berapa panjang. Maka di sini kita lihat kalau kita di sini kita lihat kalau kita lihat pula pada solat isyak dan subuh dan zuhur, waktunya begitu panjang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan begitu sahaja antara kedua waktu yang panjang itu tadi. Bahkan Allah syariatkan kepada kita untuk melaksanakan solat-solat yang lain yang merupakan solat sunat. Contohnya antara isyak dan juga subuh, kita ada solat qiyamul lail kita. Antaranya witir, tahajud, kan? Yang boleh kita laksanakan. Begitu juga dengan antara subuh dan zuhur, kita ada solat sunat duha yang boleh kita laksanakan. Maknanya begini muslimah. Dalam keadaan-keadaan itu tadi, ia yang menjadi waktu yang renggang tu tadi kan, panjang. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita berada dalam keadaan yang lalai. Setiap masa kita ataupun setiap waktu kita ni kan, setiap masa dan setiap waktu kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan solat sebagai satu amalan yang membantu kita untuk setiap waktu dalam keadaan zikir kepada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan antara subuh dan zuhur ada solat sunatnya. Antara isyak dan subuh ada juga solat sunatnya. Maka di sini tujuannya apa? Supaya kita sentiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Cantik sangat agama kita ni, kan? Kalau kita, kalau kita kata kita tidak melaksanakan solat sunat itu tadi, yang qiyamul lail kita ataupun solat sunat duha kita, namun kita masih lagi ada amalan lain seperti apa? Membaca Al-Quran, berzikir, yang zikir-zikir biasa kita lakukan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, yang boleh kita baca. Tetapi jika kita melaksanakan solat sunat itu tadi antara dua waktu yang panjang tersebut, bermakna di sini kita juga berusaha agar diri kita tidak jauh dan tidak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita pastikan diri kita sentiasa dalam keadaan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ya muslimah, saya nak ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada hari ini. Solat kita sebagai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya adalah peluang dan ruang untuk diri kita memperbanyakkan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Dan ia bukan hanya tentang solat 5 waktu kita, tetapi ianya merangkumi solat sunat kita juga. Atas dasar itu, kita perlu banyak minta kepada Allah, doa kepada Allah, agar jadikan kita orang yang sentiasa ingin melaksanakan solat. Dan ada satu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Kan? Dalam doa ini, apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS yang boleh kita amalkan, iaitu doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Ini adalah permintaan kita kepada Allah muslimah. Dan kita mohon kepada Allah agar jadikan kita orang yang mendirikan solat. Bukan kita sahaja, tetapi zuriat keturunan kita juga. Kerana apa? Solat itu adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat itu mampu menjadikan kita hamba yang mana zahir dan batinnya sentiasa dekat kepada Allah. Kerana apa? Solat itu di dalamnya terkandung zikir kepada Allah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.